Punca Tun M ubah fikiran kerjasama dengan Muhyiddin. Pelik, musuh Anwar adalah Mahathir, bukan Zahid. Bekas ahli PAS berkempen untuk UMNO. Rupa-rupanya PAS hampir tinggalkan Perikatan Nasional. Tun M sebenarnya mahu bersatu keluar Pakatan Harapan, tapi ubah fikiran. Dr. Mahathir Mohamad berkata Gerakan Tanah Air pimpinannya sedia bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin sebelum ini atas anggapan pemimpin bersatu itu sudah bertaubat. Saya cuba bersangka baik bahawa setelah dijatuh dan dihina oleh UMNO, dia taubat atau merasa kesal dengan perbuatannya. Dia khianat kepada saya tidak mengapa. Saya sangka dia akan cuba tebus khianatnya kepada Parti Bersatu sehingga hilang beberapa negeri dan kepada rakyat keseluruhan. Rupanya dia tetap angkuh dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri, katanya. Sementara itu, dalam rakaman video yang dimuat naik di media sosial, Mahathir juga berkata, untuk membuktikan siapa pengkhianat bukannya susah. Salah satu caranya, kata Mahathir, dengan meneliti ungkapan Latin cui bono yang bermakna siapa yang mendapat keuntungan daripada sesuatu keadaan. Siapa yang jadi Perdana Menteri pintu belakang atau tepuk atap? Bukan saya, tapi Muhyiddin, katanya. Muhyiddin sebelum ini menafikan dia menikam belakang Mahathir yang sebelum ini sama-sama memimpin Bersatu yang diasaskan mereka melalui langkah syariatan. Muhyiddin antaranya mendakwa Mahathir memulakan gerakan supaya Bersatu keluar Pakatan Harapan, tetapi membuat pusingan you di saat-saat akhir apabila Pakatan Harapan memutuskan terus menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Gerakan Tanah Air berasa pelik dengan kenyataan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim yang sejak akhir-akhir ini sering menyerang Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Ketua Penerangan GTA Mazir Ibrahim menyoal jika Anwar menganggap pengerusi pejuang itu seterunya berbanding pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Habidi. Ini dakwanya kerana Zahid juga Presiden UMNO langsung tidak mengkritik hasrat Anwar untuk bertanding di kerusi Parlimen Tambun Perak. Seolah-olah beliau Zahid mengalu-alukan kehadiran Anwar sebagai parti yang sealiran dengan UMNO. Seperti PKR, UMNO dilihat lebih mengasak Perikatan Nasional dan Tun Mahathir. Melebihi serangan mereka kepada Pakatan Harapan, gambaran ini sudah tersebar di kalangan rakyat sejak berminggu-minggu. Baik Anwar atau Zahid, kedua-duanya tidak pernah secara tegas menyentuh atau menafikan cakap-cakap orang ramai itu, katanya pada satu kenyataan. Meskipun hari berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 belum bermula, beberapa gabungan parti dan parti-parti politik sedang giat mengadakan majlis ceramah. Anwar antara ahli politik yang aktif menyampaikan ceramahnya di beberapa kawasan sejak akhir-akhir ini sering menyentuh isu yang berkaitan dengan Mahathir atau sewaktu pentadbirannya ketika memimpin Kerajaan Pakatan Harapan. Menurut Mazir, pengerusi Pakatan Harapan dan PKR seperti lebih rela jika Barisan Nasional menang daripada Mahathir yang menang dan seterusnya kembali menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Malah dakwanya PKR enggan bekerjasama dengan Mahathir kerana bimbang sekiranya peluang presiden mereka untuk menjadi Perdana Menteri akan terlepas. Begitu juga dengan Zahid dan UMNO. Mereka lebih rela jika Anwar menjadi Perdana Menteri yang mana ia tak akan merugikan Barisan Nasional berbanding membiarkan Tun Mahathir menang. Jika modus operandi ini berjaya, Pakatan Harapan dan UMNO boleh bergabung dan menjadi kerajaan pada 19 November ini. Jika amanah enggan, mereka boleh disingkirkan daripada gabungan ini. Buktinya, kerusi Dun Cangkat Jong dan kerusi Parlimen Jerai diberikan kepada DAP, dakwanya lagi. Bekas pemimpin PAS Khairuddin Ahmad Razali secara terbuka meminta ahli-ahli parti itu serta orang Islam agar mengundi Barisan Nasional pada PRU kali ini. Dia berkata ini kerana hanya Barisan Nasional yang mampu menghalang kemenangan Pakatan Harapan berbanding Perikatan Nasional yang menurutnya tidak mempunyai ahli yang ramai. Dikala PAS tidak bersedia untuk berpakat dengan UMNO, sedangkan matlamat bersama PAS dan UMNO adalah menyekat kemenangan Pakatan Harapan, maka orang Islam tak ada pilihan, kena undi Barisan Nasional pada PRU 15 kali ini. Sebab apa? Sebab menghalang mudarat Pakatan Harapan adalah wajib. Mudarat mesti dihilangkan. Sepatutnya mudarat Pakatan Harapan dihilangkan dengan mufakat antara PAS dan UMNO. Besar sokongannya 3.4 juta ahli UMNO campur 1 juta ahli PAS jadi 4.4 juta orang. Tetapi dikala 4.4 juta sokongan tak berlaku, kita nak kena sokong UMNO yang 3.4 juta orang. Jangan sokong PAS yang 1 juta campur lagi entah berapa daripada Bersatu yang ada 100,000, 200,000 ahli sahaja. Katanya ketika berucap di majlis bersama jentera Barisan Nasional Parlimen Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Turut hadir adalah bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman. Khairuddin sebelum ini dikenali antara yang menjadi tulang belakang mengusahakan kewujudan mufakat nasional dengan UMNO. Dia mengumumkan keluar daripada PAS dipercayai susulan isu-isu berkaitan dengan usaha menyatukan UMNO dan PAS semula selepas parti itu menyertai Perikatan Nasional. Dia yang merupakan bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS itu berkata,
cara untuk menghalang kemenangan Pakatan Harapan pada PRU15 hanyalah dengan memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Untuk halang Pakatan Harapan menang hanya dengan undi Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang tak ada jentera dan ahli PAS sejuta orang tak mampu nak sekat kemarahan Pakatan Harapan. Undi yang kita bagi kepada PAS dan Perikatan Nasional hanya pecahkan undi. Orang-orang PAS kena undi Barisan Nasional kali ini. Pandangan saya, orang PAS kekal dengan PAS. Jangan keluar parti, tapi beri undi kepada Barisan Nasional. Ahli-ahli PAS, pimpinan PAS kekal istiqamah dengan PAS. Tapi PRU kali ini, undi Barisan Nasional untuk halang mudarat Pakatan Harapan, tegasnya. Bekas pemimpin PAS yang menjadi antara tulang belakang mengusahakan kewujudan Muafakat Nasional, Khairuddin Ahmad Razali mendedahkan PAS sudah hampir meninggalkan Perikatan Nasional. Tapi malangnya kata penyandang ahli Parlimen Kuala Nerus itu, perkara itu digagalkan ketika PAS sedang menunggu masa untuk mengumumkan keputusan yang dibuat. Malah katanya PAS juga beberapa kali sebelum itu menolak tawaran UMNO untuk bergabung dalam pilihan raya seperti dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Ini realitinya yang ahli PAS kena terima. Tak apalah, akhirnya Allah buka hati. Sebelum pembubaran Parlimen, wujud semangat untuk berpakat atau bergabung semula. PAS mengusahakan pertemuan Tok Guru Abdul Hadi Awang dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi guna macam-macam saluran pujuk untuk pertemukan kedua-duanya. Akhirnya berjaya dan Zahid berisyarat PAS kena tinggalkan Perikatan Nasional. Kemudian keluar kenyataan bidas selepas itu. PAS kata Barisan Nasional bukan musuh PAS. Kemudian dibuat gencatan senjata antara kedua-dua parti, tak saling menyerang. Kemudian Majlis Syura Ulama PAS bermesyuarat dan keputusannya adalah setuju teruskan Muafakat Nasional dan tinggalkan Perikatan Nasional. Katanya ketika berucap di majlis bersama jentera UMNO Kuala Nerus di Kuala Terengganu. Tambah Khairuddin, selepas itu Abdul Hadi pergi ke Iran sebelum segera pulang apabila Parlimen dibubarkan. Tok Guru terus jumpa dengan pimpinan UMNO dan mengikut maklumat daripada Datuk Seri Zahid, PAS setuju untuk teruskan dengan Muafakat Nasional. PAS tunggu nak isytihar hari Jumaat, seronok kita. Tetapi malangnya saya dimaklumkan ada pertemuan Perikatan Nasional dan esoknya mesyuarat PAS Pusat dan keputusan PAS kekal dengan Perikatan Nasional, dakwanya. Khairuddin sebelum ini mengumumkan keluar daripada PAS dipercayai susulan isu-isu berkaitan dengan usaha menyatukan UMNO dan PAS semula selepas parti itu menyertai Perikatan Nasional. Malah bekas menteri itu mengakui usaha menyatukan PAS dan UMNO diusahakan sejak zaman Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri dan diteruskan oleh Najib Razak. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa bekas pengerusi parti itu, Dr. Mahathir Mohamad sebagai individu pertama memulakan langkah untuk bersatu meninggalkan Pakatan Harapan tetapi membuat pusingan you kemudian. Katanya Mahathir berubah fikirannya pada saat akhir selepas Majlis Presiden Pakatan Harapan memutuskan untuk terus menyokongnya sebagai Perdana Menteri sehingga penggalnya tamat. Pakatan Harapan sebelum ini membuat perjanjian dengan Mahathir bahawa beliau akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri ke-7 selama 2 tahun sebelum memberi laluan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8. Sebelum itu kalau kita masih ingat, beliau telah didesak beberapa pihak di dalam Pakatan Harapan supaya berundur untuk memberi laluan kepada Anwar. Setelah Majlis Presiden Pakatan Harapan membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri, beliau cuba meyakinkan Majlis Pimpinan Tertinggi bersatu supaya kekal dalam Pakatan Harapan. Tetapi MPT Bersatu hampir sebulat suara membuat keputusan sebaliknya. Katanya dalam hantaran di Facebook, Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan pada Februari 2020 susulan langkah syaratan dirancang parti itu bersama beberapa ahli Parlimen PKR yang menyokong Azmin Ali dan Barisan Nasional serta PAS. Ini menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas 22 bulan berkuasa. Muhyiddin kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada Mac 2020. Sementara itu Muhyiddin berkata Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan kerana merasakan parti itu semakin hilang sokongan orang Melayu selepas kalah dalam pilihan raya kecil Semenyih dan Tanjung Piai pada 2019. Walaupun memenangi 2 kerusi itu pada pilihan raya umum ke-14, beliau turut memetik dakwaan kegagalan DAP untuk menghormati sensitiviti orang Melayu dan kepelbagaian kaum di negara ini sebagai alasan Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Muhyiddin membalas kenyataan Mahathir dalam Perhimpunan Gerakan Tanah Air di Kedah yang berkata beliau sedia melupakan pengkhianatan Muhyiddin supaya GTA dan Perikatan Nasional boleh bekerjasama dalam PRU15. Bagaimanapun Muhyiddin menolak tawaran itu dan menepis label pengkhianat terhadapnya dengan berkata beliau membawa Bersatu keluar Pakatan Harapan demi agama, bangsa dan negara.